Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi anak-anak tahun 4 dinamik di dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4 bersama cikgu. Okay, hari ini kita akan buat kertas 2 iaitu penulisan dan fokus kita adalah bahagian A iaitu membina 5 ayat berdasarkan gambar. Okay, jadi sebelum kita mulakan, nak cikgu nak ingatkan kertas BM tahun 4. Okay, kita akan ada dua kertas, kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 lebih kepada pemahaman, kertas 2 lebih kepada penulisan. Jadi kita hari ini akan mulakan penulisan untuk kertas 2 dan kita fokus kepada bahagian A. So, jom. Sekejap ya. Okay. Fokus utama kita hari ini adalah murid dapat mengetahui cara dan teknik yang betul untuk membina ayat. Okey, itu kita punya fokus hari ni. Kita akan tengok ada teknik yang kita akan guna. Teknik ini sebenarnya tahun lepas pun kita dah guna dalam kelas. Mungkin ada pelajar ingat, mungkin ada pelajar yang tidak berapa ingat. Tapi tak apa. Okey, ini adalah contoh soalan yang biasa kita akan jumpa untuk bahagian A. Di mana arahan dia, murid perlu membina 5 ayat berdasarkan gambar di bawah. Dan gambar ini adalah gambar tunggal. Okay, ada beberapa jenis gambar, ada gambar tunggal, ada gambar bersiri. Jadi kita ambil gambar tunggal. Jadi sebelum kita mulakan, ini adalah info penting. Masa menjawab untuk bahagian A adalah selama 15 minit. 15 minit bukannya 1 jam. 15 minit hanya untuk bahagian A. Jadi pelajar kena rancang betul-betul supaya masa tu digunakan dengan sebaik mungkin. Dan markah untuk bahagian A 10 markah. 5 ayat 10 markah. Jadi kena bina ayat yang betul-betul mantap. Baru kita dapat markah yang hebat. Tak nak dapat 1 per 10, 2 per 10. Itu lemah sangat. Okey. Okey, jom kita mulakan. Okey, ada beberapa langkah yang kita akan guna untuk membina ayat. Sebelum kita nak membina ayat, kita kena ikut step ni, step by step, langkah demi langkah. Kita tak boleh dapat soalan, buka tu tulis, itu dah gelojoh nama dia, dah tertulis, dah tersilap, padam lagi, terkoyak kertas pula nanti. Itu yang kita tak nak. Okay, jadi apa langkah pertama? Langkah pertama, kenal pasti lokasi atau tempat. Dalam gambar tu kita kena tahu situasi dia dekat mana, apa yang berlaku dalam gambar ni. Okay, jadi lokasi dia di mana? Betul. Sekolah. Kenapa kita kata sekolah? Kita lihat semua dalam gambar tu adalah pelajar. Dan pelajar memakai uniform sekolah. Terang lagi bersuluh memang di sekolah. Jadi di sekolah. Kita kena tahu lokasi berapa sebab nanti kita nak buat ayat, kita akan fokus dengan apa yang berlaku di dalam sekolah. Jadi senanglah, kita pun tak akan hilang fokus nanti. Jadi sekolah, lokasi dia di sekolah. Okay. Langkah kedua. Ini penting langkah kedua. Langkah kedua ni lah pelajar perlu bulatkan 5 aktiviti ataupun perbuatan ataupun kata kerja yang ada di dalam gambar tersebut. Mungkin ada lebih dari 5 tapi kita cuma ambil 5 sahaja. Bulatkan dan tulis apa kata kerja dia. Okey. Jom kita ambil, kita cari apa 5 aktiviti yang kita boleh kesan dalam gambar ni. Okey, yang pertama kita ambil yang ni. Kita dah bulatkan dan kita tulis apakah aktiviti tu. Okey, aktiviti dia mengecat dinding. Okey, mengecat dinding. Yang kedua, menyusun meja. Yang ketiga, menanam anak pokok. Yang keempat, apa dia buat tu? Mencuci longkang. Dan gambar yang terakhir, aktivitinya ialah menyapu sampah. Okey, tahniah, kita dah dapat 5 aktiviti untuk kita gunakan untuk membina 5 ayat. Jadi 5 aktiviti ini memang penting.
Yang kita bulatkan tulis supaya senang nanti kita nampak rujukan. Supaya kita ni tak hilang fokus. Kita tahu apa yang kita tulis. Okey ya. Jadi kita dah langkah kedua kita dah selesai. Dah selesai, kita bolehlah terus bergerak ke langkah seterusnya, iaitu kita dah boleh mula membina ayat. Okey. Kita kembali ke aktiviti pertama. Aktiviti pertama tadi apa dia? Okey, mengecat dinding. Okey, mengecat dinding. Okey, ada jadual di sini. Kalau pelajar masih ingat tahun 3 kita pernah buat benda ni. Okey. Ini teknik yang biasa cikgu gunalah cikgu guna dalam kelas kalau kita nak buat ayat. Sebenarnya teknik ni ada banyak kaedah, banyak cara sebenarnya. Macam yang popular sekarang ni kaedah yang SCOPS tu, SKOPS. Yang tu tak apalah, cikgu akan ajar kemudian mungkin di sekolah nanti. Yang ni kita fokus apa yang kita dah belajar sebab kita base pada pengetahuan sedia ada murid lah. Okey, teknik soalan apa dia? Siapa? Buat apa? Di mana? Kenapa? Bila? Ini antara 5 soalan yang biasa kita guna untuk menghasilkan ayat. Okey. Contohlah mengecat dinding. Siapa yang tengah cat dinding tu? Okay, kita tahu ada seorang je. Pelajar lelaki. Kalau lelaki kita boleh letak nama lelaki. Jangan letak nama perempuan. Siapa? Kita nak letak nama siapa ni? Anas. Anas. Anas tengah buat apa tu Anas? Oh, dia tengah mengecat dinding. Kenapa pula dia cat dinding? Catnya sudah pudar. Cat dinding itu sudah pudar. Jadi ini 3 soalan dan kita dapat 3 jawapan. Jadi kita akan gunakan 3 perkataan ini untuk membentuk satu ayat. Ini ayat yang sudah siap. Anas mengecat dinding bangunan sekolah kerana catnya sudah pudar. Itu contoh ayat berdasarkan teknik yang kita gunakan. Bagi pelajar yang mungkin masih lagi tengah mencari rentak untuk membina ayat, mungkin dia punya kemahiran membina ayat tu mungkin lemah, mungkin pelajar boleh buat ayat yang seperti di bawah ni. Anas mengecat dinding bangunan sekolah. Ringkaskan pun boleh, tak ada masalah. Sebab kemahiran ni dia berbeza. Ada pelajar yang memang dia dah mahir membina ayat, ada pelajar yang masih lagi nak kata lemah, bukan lemah, dia boleh buat, cuma dia punya rentak tu masih lagi, dia masih nak susun rentak dia. Okey ya. Okey, kita dah selesai ayat pertama, kita bergerak pula ke ayat kita yang kedua. Apa aktiviti yang kedua? Menyusun meja. Okay, ada 5 soalan. Seperti biasa kita akan tanya, siapakah yang tengah menyusun meja ini? Siapakah orangnya? Ada 2 orang, kita ambil Amzah dan Luqman. Okay. Tengah buat apa tu? Tengah menyusun meja. Dekat manalah dia pun susun meja? Dalam kelas. Susun meja dalam kelas. Okay. Amzah, Luqman buat apa? Menyusun meja. Di mana? Dalam kelas. Okay. Kita dah ada 3 maklumat. Jadi kita ambil terus kita buat ayat. Amzah dan Luqman menyusun meja di dalam kelas. Okay, itu ayat dia. Ini pun sebenarnya kita dah bina ayat majmuk. Kenapa kita gunakan dan? Dan tu kata hubung. So kita dah buat ayat majmuk. Ataupun kita boleh gunakan ayat yang kedua ini. Amzah dan Luqman sedang menyusun meja, itu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang penting ejaan kena betul, titik ada, apa semua. Okay. Aktiviti yang ketiga, gambar yang ketiga yang kita ambil, menanam anak pokok. Okey, seperti biasa tanya soalan, siapakah gerangannya yang tengah menanam anak pokok ini? Okey, Aira. Aira tengah buat apa? Okey, dah ada jawapan dia, menanam anak pokok. Dekat manalah dia tanam anak pokok tersebut? Di tepi kantin sekolah. Okey. Macam biasa, dah ada maklumat, kita terus jadikannya ayat. Aira menanam anak pokok di tepi kantin sekolah. Ataupun Aira sedang menanam anak pokok. Okey, ingat kita tanam anak pokok, bukannya kita tanam pokok. Pokok tu lebih kepada pokok apa? Pokok besar lah. Jadi kita tanam anak pokok, daripada anak pokok dia akan menjadi pokok. Tu kena hati-hati. Jangan kata sedang menanam pokok. Pokok apa? Jadi dah ada 3 maklumat. Kita tukar menjadi ayat. Jadi Aira menanam anak pokok di tepi kantin sekolah. Okey, selesai.
Kita terus ke yang keempat. Mencuci longkang. Siapa? Ikhwan. Buat apa tu? Mencuci longkang. Dekat mana dia cuci tu? Kantin sekolah. Okey. Terus kita jadikan dia sebagai ayat. Ikhwan mencuci longkang di kantin sekolah. Ataupun Ikhwan sedang mencuci longkang. Okey. Tepat eh? Okey. So kita terus ke ayat yang kelima. Iaitu yang terakhir. Aktiviti yang kita ambil ialah menyapu sampah. Siapakah yang menyapu sampah itu? Maisarah. Dia buat apa? Menyapu sampah. Di mana dia sapu? Di kantin sekolah. Yang ni cuba kita ambil ekstra satu soalan. Kita ambil kenapa. Kenapa Maisarah sapu sampah di kantin sekolah? Kenapa sebab banyak sampah berselerak. Okey, kita ambil 4. Kita tukar menjadi ayat. Jadi Maisarah menyapu sampah di kantin sekolah kerana banyak sampah berselerak. Okey, itu ayat yang lengkap lah. Kita berdasarkan 4 perkataan yang kita ambil itu. Ataupun nak ringkaskan, Maisarah sedang menyapu sampah. Okey ya. Jadi itulah 5. Kita dah berjaya membina 5 ayat berdasarkan teknik bertanyakan soalan. Siapa, buat apa, di mana, kenapa dan bila. Ini memang pelajar kena ingat. Bila nak bina ayat, ini yang kita kena tanya. Ini antara soalan yang kita boleh tanyalah. Okey ya. Jadi kita dah selesai bina 5 ayat. Kita nak cuba nak lihat kembali apakah 5 ayat yang telah pun kita bina. Okey, yang pertama. Anas mengecat dinding bangunan sekolah kerana catnya sudah pudar. Okey, di situ ada kesilapan, sepatutnya ada titik. Titiknya dah hilang. Okey, tapi pelajar kena titik ya. Okey. Yang kedua, Hamzah dan Luqman menyusun meja di dalam kelas. Yang ketiga, Aira menanam anak pokok di tepi kantin sekolah. 4. Ikhwan mencuci longkang di kantin sekolah. 5. Maisarah menyapu sampah di kantin sekolah kerana banyak sampah berselerak. Okey, jadi tahniah, pelajar dah selesai menyiapkan 5 ayat berdasarkan gambar tunggal di atas. Okey, jadi itulah kaedah yang kita kena ingat. Sebab pentingnya, sebab kaedah ni sebenarnya dia akan bantu kita untuk lebih fokus bila kita minat ayat, supaya ayat kita tu tak mengarut. Okey, ada sedikit peringatan kepada pelajar tentang bahagian A ni. Okey, pastikan pelajar buat semakan apabila selesai membina ayat. Okey, semakan tu kena tengoklah, pastikan tak ada kesalahan seperti tata bahasa dalam tanda baca, imbuhan, ejaan. Ini semua penting. Sebab ini biasanya kesilapan yang pelajar buat dia tak sedar. Dan sebab tu markah 10 tu dia tak dapat 10, dia dapat kurang dari 10. Kurang tu kalau setakat dapat 6, 7, okey. Ini 3 per 10, 4 per 10. Itu memang teruk lah. Okey. Seperti yang cikgu selalu pesan, ayat ni permulaan perlu rebesar, hujung dia kena ada titik. Itu wajib. Itu benda pertama cikgu akan tengok. Barulah cikgu akan tengok ejaan kamu macam mana, penggunaan imbuhannya macam mana. Itu semua kena betul. Sebab kita tak nak benda ayat tu dah cantik dah. Ayat kamu dah simple, cantik sekali, titik tak ada. Habis. Tolak markah. Okey ya. Okey, latihan untuk minggu ini. Apa yang kita kena buat? Okey, pelajar perlu bina 5 ayat berdasarkan gambar ini. Tulis di dalam buku karangan, buku yang panjang tu. Panjang. Bukan pendek, buku yang panjang tu. Dan tugasan yang sudah siap, bolehlah hantar gambar tugasan, ambil gambar, snap gambar dan hantar ke WhatsApp peribadi cikgu. Okey, boleh hantar anytime aja. Cikgu tak bagi limit masa lah. Yang penting siap hantar. Okey. Okey. Untuk gambar soalan ni, cikgu akan hantar ke grup tahun 4 dinamik. Gambar ni cikgu akan send nanti supaya senang untuk korang buat rujukan. Dan kalau ada sesiapa yang ada printer di rumah, bolehlah print dan tambah di dalam buku.
lagi cantik lah. Tapi kalau tak ada printer pun tak ada masalah, tak paksa. Yang penting pelajar hanya perlu tulis 5 ayat berdasarkan gambar yang cikgu akan hantar nanti. Boleh ya? Okey, itu tugasan dia. Alhamdulillah, selesai satu kelas kita hari ini, selesai satu pembelajaran. Dan seperti biasa, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar, terutama ibu bapa kerana memberikan kerjasama yang amat hebat sepanjang proses PTPR ini. Jadi, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Cikgu doakan korang semua sentiasa sihat dan sukses selalu. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.